Hadis yang ke-23 daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman. Pengkhianat dikatakan jujur dan yang jujur dikatakan pengkhianat. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaku fihal kazib wa yukazzabu fihal sadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiku fihar ruwaybidah. Qila wa ma ruwaybidah? Qala ar-rajulu tafihu fi amril 'ammah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan, iaitu kemarau panjang. Dan pada waktu itu si pendusta dikatakan benar dan yang benar dikatakan pendusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah, iaitu diberikan jabatan. Dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, iaitu tidak diberikan jawatan. Dan yang berpeluang berbicara hanyalah golongan Ruwaybidah. Lalu sahabat bertanya, apakah Ruwaybidah itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-rajulu tafihu fi amril 'ammah. Orang yang kerdil dan sebenarnya dia itu hina dan tidak mengerti mengurus orang ramai. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan kepada kita berkenaan satu peristiwa, satu keadaan yang terjadi di akhir zaman, dan ia merupakan salah satu keadaan, salah satu peristiwa akhir zaman yang menunjukkan hampirnya dengan kiamat. Bahkan ulama-ulama memasuki ataupun memasukkan kisah ataupun peristiwa ini yang merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang kecil, iaitu pengkhianat dikatakan jujur dan yang jujur dikatakan pengkhianat. Ini salah satu daripada peristiwa akhir zaman. Dia bila kata berada di akhir zaman yang banyak disebut oleh Rasulullah dalam hadis-hadis, sayati zamanun, sayati 'alan nas, itu menunjukkan peristiwa itu berlaku akhir zaman. Bila disebut peristiwa kisah akhir zaman ni, dia benda yang pelik tuan-tuan. Dia perkara yang di luar jangkaan kita. Dia perkara yang terbalik. Yang hak nampak batil, yang batil nampak hak. Yang pengkhianat dikatakan jujur, yang jujur dikatakan pengkhianat. Yang jahat disanjung-sanjung, yang baik dihina dan sebagainya. Ini akhir zaman. Maka yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, sayati 'alan nas, akan datang pada manusia nanti sanawatun, tahun-tahun yang mana khadda'atun. Kata Rasulullah, akan datang pada manusia nanti kamu akan lihat masa zaman yang disebutkan oleh Rasulullah ini
adalah zaman kerosakan umat, zaman fitnah, akhir zaman, yang mana kata Rasulullah akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan khadda'at, yang penuh dengan ketandusan, iaitu akan berlaku kemarau yang panjang. Salah satu daripada tanda hampirnya dengan kiamat, akan berlaku cuaca yang sangat panas. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat semakin hampir, akan terjadinya kemarau yang panjang. Artinya sudah lama tidak hujan, maka berlakulah kemarau yang panjang. Maka itu salah satu daripada tanda-tanda hampirnya kiamat. Maka kata Rasulullah, kamu akan lihat nanti tanda tersebut. Itulah yang nak menyatakan kamu berada di akhir zaman, akhir nak menunjukkan kiamat semakin hampir. Dan itu salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang kecil. Sebelum mai datang kiamat yang besar, tanda yang besar. Apa berlaku? Kata Rasulullah, kamu akan lihat nanti berlaku ketandusan yang sangat dahsyat, kemarau yang panjang. Lalu kata Rasulullah, bila kamu tengok perkara tersebut terjadi, hujan tak turun, panas, kemarau berpanjangan, yusaddaku fihal kazib wa yukazzabu fihal sadiq. Pada waktu itu kamu akan lihat nanti satu keadaan yang pelik berlaku. Apa dia, kata Rasulullah? Orang yang pembohong dikatakan benar, dan orang yang benar dikatakan pembohong. Ini pada waktu tersebut akan terjadi perkara ini. Dan masa zaman yang disebutkan oleh Rasulullah ini, itulah yang disebutkan zaman ketandusan. Tandus dari segi materialnya, maddiyahnya, dan juga disebut sebagai ketandusan dari segi idea, pemikiran. Jadi pada ketika itu, orang-orang yang dikatakan jujur, orang saleh, orang baik, orang benar, akan tidak dipandang, akan diketepikan, akan disisihkan. Bahkan orang yang taleh, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, orang yang buat khianat, orang fasik, orang yang berdosa ini akan disanjung-sanjung, akan diangkat-angkat, akan diagung-agungkan, bahkan dibesar-besarkan. Ini peristiwa akhir zaman. Rasulullah bagi tahu ini tanda-tanda dia supaya apa? Supaya kita ni bersedia, supaya kita ni standby. Standby bukan dengan alat-alat nak kita perang. Standby dengan perbanyakkan amal salih, ibadah kepada Allah. Badirul bil a'mal salih. Kata Rasulullah, kamu tengok tanda ni dah keluar. Tanda-tanda kiamat kecil ni dah banyak berlaku. Maka hati-hati. Itu petunjuk berada di penghujung zaman, berada di akhir zaman. Maka hampirnya dengan kiamat. Maka kata Rasulullah, badirul bi amal salih. Segera kalian dalam buat amal salih. Jangan tangguh. Kerana pada ketika itu sangat penghujung, sangat kritikal. Lalu perkara yang kamu akan lihat nanti jika dipanjangkan umur, orang yang pendusta, orang yang bohong diangkat-angkat, dibesar-besarkan, disanjung. Bahkan orang yang benar, orang yang saleh, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan dianggap sebagai pendusta. Bahkan akan disisihkan,
Inilah peliknya tuan-tuan akhir zaman. Dan dia sebenarnya bukan benda yang pelik pun. Sebab Rasulullah SAW sudah bicara pada 1400 tahun yang lalu. Apa kata Rasulullah? Bada'al Islamul ghariban wa saya'ud ghariban kama bada'u fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah, Islam itu pada permulaannya nampak asing, nampak pelik. Dia pelik tuan-tuan. Ini Muhammad ni bawa agama apa? Ini Muhammad ni bawa duk ajaran apa? Lain benar daripada datuk nenek moyang kita ni. Bahkan seorang demi seorang, seorang demi seorang, ramai yang mengikut dakwah baginda Rasulullah. Dia nampak asing tuan-tuan, dia nampak pelik. Bila nampak asing, nampak pelik, bahkan mereka akan menjauhinya. Bahkan ada yang menyeksanya, menindasnya, memandang serong dan sebagainya. Dan perkara pelik ini kata Rasulullah, wasaya'ud ghariban kama bada'u. Dan dia akan datang kembali. Dia akan main semula tuan-tuan. Bila? Akhir zaman nanti. Akhir zaman tuan-tuan akan lihat perkara-perkara tersebut adalah perkara yang disyariatkan. Perkara-perkara yang soleh. Perkara yang termasuk daripada amalan kebaikan. Yang termasuk daripada kebajikan. Tapi akhir zaman nanti perkara tersebut dianggap pelik. Dianggap asing. Bahkan bila nak buat tuan-tuan, maka akan disindir, akan disisih, akan dipandang remeh lantaran melakukan dan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir zaman tuan-tuan. Lalu kata Rasulullah, bila kamu berada pada zaman dan ketika itu, apa yang perlu dibuat? Lalu kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah kata Rasulullah orang yang terus istiqamah melakukan perkara yang pelik tersebut. Perkara yang pelik tersebut apa dia? Tetap terus istiqamah melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Jangan tinggalkan. Jangan tarik handbrake. Jangan break tuan-tuan. Teruskan. Segala ketaatan kepada Allah Ta'ala teruskan buat. Dan menghidupkan sunnah Rasulullah teruskan. Kerana kata Rasulullah, itulah golongan yang berbahagia. Itulah golongan yang selamat. Itulah golongan yang sangat beruntung pada ketika dan masa tersebut. Maka ini ujian yang sangat besar bagi orang yang melakukan ketaatan ibadah pada zaman fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu kata Rasulullah, wa yu'tamanu fi khalqa'in wa yukhawwanu fi hal amin. Bila kamu dah lihat pada ketika itu orang yang pembohong dikatakan benar, pengkhianat dikatakan orang yang benar, orang yang pendusta dikatakan pula sebagai orang yang benar. Adapun orang yang benar dikatakan pendusta. Lalu seterusnya nanti kata Rasulullah, wa yu'tamanu fi khalqa'in wa yukhawwanu fi hal amin. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah, yakni diberikan jawatan. Dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat tidak diberikan jabatan. Perkara pelik lagi yang berlaku akhir zaman yang terang-terang. Seorang yang tidak amanah, seorang yang khianat
tetapi diberikan amanah, diberikan jawatan, diberikan pangkat, maka dia diberikan amanah. Bahkan orang-orang yang macam ini tuan-tuan, akhir zaman mereka dapat jawatan, dapat pangkat, diberikan amanah, diberikan jabatan bukan untuk melaksanakan amanah, tetapi sebagai untuk merasa gah dengan kuasa jawatan pangkat yang ada, merasa istimewa dan hendak dimuliakan, bahkan diagungkan. Dan ini Rasulullah sebut, tuan-tuan, telah berlaku dan sedang berlaku. Berebut jawatan, berebut pangkat, bukan untuk melaksanakan amanah, sekadar untuk merasakan bahawa bila ada jawatan, ada pangkat, ada kuasa, ada kemuliaan. Bahkan dalam Islam ni tuan-tuan, pangkat, jawatan itu adalah bukan kemuliaan. Jawatan, pangkat, jabatan itu bukan kemuliaan. Itu bebanan. Itu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Kalau dia tidak amanah, tidak laksanakan tanggungjawab yang sebenar, maka dia akan jawab nanti di hari akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu ni semua pengembala. Kamu akan ditanya apa yang kamu mengetuainya, mengembalainya di bawah kamu. Lepas tu kalau kita faham ni tuan-tuan, jawatan pangkat dia bukan tashrifan, dia bukan kemuliaan. Kalau orang tahu ni tuan-tuan, dia tak mahu terima jawatan, dia tak mahu terima pangkat, seperti mana para ulama-ulama yang terdahulu, golongan orang-orang yang salih amilin, mereka tahu ini satu beban. Kalau tak tuan-tuan, sangkut dekat akhirat. Sebab dia tahu tanggungjawabnya besar. Sebab jawatan, pangkat, jabatan itu bukan tashrifan, bukan kemuliaan. Tetapi apa dia? Taklifan, satu bebanan, tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Maka ini bila mana akhir zaman, orang yang tidak amanah, orang yang pengkhianat akan diberikan jawatan, pangkat, jabatan dan sebagainya. Adapun orang yang amanah, jujur, dikatakan pengkhianat, maka tidak diberikan jawatan, pangkat dan sebagainya. Lagi kata Rasulullah SAW, wa yantiku fi harruwaibidah, dan hanya berpeluang berbicara pada ketika itu hanyalah satu golongan yang boleh bercakap, yang boleh berbicara, yang boleh mengungkapkan sesuatu dan sebagainya tuan-tuan pada akhir zaman nanti. Kata Rasulullah, hanya satu golongan saja. Siapakah golongan tersebut? Kata Rasulullah, itulah golongan Ruwaibidah. Ruwaibidah. Dan hari ini tuan-tuan, golongan Ruwaibidah ini sedang berlaku, terjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Bila mana sahabat ni sendiri mendengar apa yang Rasulullah kata, akhir zaman nanti hanya golongan yang benar-benar diberikan peluang bercakap, yang lain tak boleh, akan disekat, tidak dibenarkan untuk bersuara. Hanya satu golongan saja, kata Rasulullah, golongan Ruwaibidah. Sahabat dengar ni memang tak pernah dengar tuan-tuan Ruwaibidah ni. Padahal Rasulullah orang Arab, yang cakap tu yang bahasa Arab. Sahabat pun orang Arab, memahami bahasa Arab yang dicakapkan oleh Rasulullah. Tapi bila Rasulullah kata golongan Ruwaibidah, sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma Ruwaibidah? Wahai Rasulullah, siapa tu golongan Ruwaibidah? Wahai Rasulullah, Ruwaibidah tu apa?
Orangnya macam mana? Ciri-cirinya macam mana? Apakah itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Kami nak tahu ya Rasulullah. Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruwaibidah itu orang-orang yang kerdil, orang-orang yang tidak ada kemampuan, dan sebenarnya dia dihina, dia tidak ada kelayakan, bahkan tidak boleh mengurus orang ramai. Dari segi pengurusan dia tidak ada kemampuan, dia jahil. Maka dia diberikan jabatan, dia diberikan jawatan, dia diberikan pangkat. Maka itulah kata Rasulullah, golongan Ruwaibidah. Dan orang-orang yang dibenarkan, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang benar, akhir zaman ni tuan-tuan tidak diberikan peluang untuk bercakap ataupun bersuara, bahkan disekat. Sedangkan orang yang khianat diberikan peluang menjadi ketua, pemimpin, jabatan, jawatan, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berbicara, bercakap apa saja yang dikatakannya. Padahal mereka hanyalah, kata ulama, suatu orang yang hina, yang berlumuran dengan dosa dan maksiat, dan sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah umat yang sedang dihadapi oleh masyarakat Islam hari ini. Maka inilah tuan-tuan peristiwa akhir zaman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengkhianat dikatakan jujur dan yang jujur dikatakan pengkhianat. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jadikan iktibar, kita jadikan perkara ini satu pengajaran yang besar, dan pasti perkara ini berlaku kerana ia merupakan peristiwa akhir zaman yang menunjukkan kepada hampirnya dengan kiamat. Dan ini pesanan Rasulullah supaya Rasulullah nak tuan-tuan kita standby, kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Akhirnya tuan-tuan, mudah-mudahan hati kita sentiasa berpegang teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diharap hati kita jangan berpaling kepada dunia, pangkat, jawatan, harta, makhluk, mahupun dengan tipu daya syaitan dan sebagainya. Sebab itu sering banyak doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tetapkan iman kita, tetapkan agama kita, tetapkan hati kita. Hidayah sentiasa diberikan oleh Allah dan kita mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala sampailah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Akhir zaman doa ni tuan-tuan kena hafal. Doa ni kena baca setiap kali lepas solat fardu 5 waktu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, kamu jangan palingkan, pesongkan hati-hati kami selepas mana kamu berikan hidayah kepada kami. Kamu dah beri petunjuk kepada kami, jangan kamu tarik ya Allah. Jangan kamu pesongkan ya Allah. Teruskan berikan hidayah, pimpin kami, pandu kami pada zaman kerosakan umat hari ini tuan-tuan. Maka mudah-mudahan dengan asbab doa ini kita panjatkan, kita amalkan, insya-Allah kita istiqamah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya memberikan kita keselamatan daripada fitnah akhir zaman. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.